Okey, checking. Ada. Ada? Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini dalam sesi Bual Bicara bersama saya. Malam ini kita akan kupas satu tajuk yang saya rasa bakal hangat, kerana hari ini terkini yang kita terima Tan Sri Muhyiddin Yassin insya-Allah bakal kita tamatkan riwayat politiknya tidak lama lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Dan beberapa nama sudah dinaikkan sebagai calon-calon yang mungkin boleh diketengahkan, Antara calon-calon yang hari ini nampak bukan main hebat, melobi untuk menjadi PM interim dalam kerajaan darurat ataupun kerajaan sementara ataupun tak kiralah kerajaan apa pun, Antaranya ialah Hishamuddin Tun Hussein, yang turut dinamakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir menamakan dua nama, saudara, antaranya Hishamuddin dan selain daripada itu Datuk Seri Shafie Apdal. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin yang nampaknya bagai sudah pun mengangkat bendera putih, meletakkan, ada laporan-laporan media yang keluar, contohnya boleh tunjuk contoh laporan media yang keluar, mengatakan beliau bersedia untuk mengundurkan diri sekiranya penggantinya Hishamuddin gandingan dengan Azmin Ali diangkat menggantikan untuk jawatan Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Ada lagi nak angkat Azmin Ali tu, Ada lagi nak angkat. Parah, tuan-tuan, Kalau minat orang nombor satu dengan minat orang nombor dua sama. Parah. Aku tak boleh cakap ni. Orang Kuris nanti marah. Tak apa, kita letak tepi. Hari ni ada juga ramai orang yang kata bahawa mereka nak Najib Tun Razak juga. Jadi malam ni, apa kata hari ni kita buat SWOT analysis. Apakah kelebihan yang ada pada Hishamuddin Tun Hussein? Apakah kelemahan kalau beliau diangkat menjadi Perdana Menteri? Apakah kelebihan yang ada pada Datuk Seri Najib Tun Razak? Nampak semua dah ni. I like Najib, kan? Dan apakah kelebihan, kekurangan yang mungkin ada pada Datuk Seri Najib Razak? Maka bolehlah kita bincangkan pada malam ini. Tuan-tuan boleh nyatakan pandangan-pandangan tuan-tuan kepada saudara Wan Kuris di nombor telefon 017-3445-120 ataupun boleh tulis di ruangan komen ni, biar satu dunia tahu bahawa siapa pilihan tuan-tuan. Okey. Abang GB the best. Datuk Seri Najib, hati dia baik. Datuk Najib PM9. Wan Kuris pun ada. Ada Wan Kuris. Tak tahulah, mungkin dia baru sebut Wan Kuris, dia tak sambung belakang. Takkanlah Wan Kuris pula jadi PM ke-9 kan? PM ke-14, 15 mungkin. Tak ada mustahil. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan, okey, kita mulakan perbincangan kita. Silakan saudara Wan Kuris. Okey, Datuk Seri Najib Razak yang terbaik. Okey. Semua banyak asuhan Datuk Seri Najib, semua Datuk Seri Najib. Okey, silakan. Okey, apa ni, kenapa Tan Sri Muhyiddin sendiri menamakan Hishamuddin tu? Kenapa? Apa sebabnya menamakan Hishamuddin sebagai calon pilihan? Kita dah dengar bahawa lama dah
Muhyiddin memang berhasrat untuk menaikkan Hishamuddin sebagai Presiden UMNO. Agak-agak Muhyiddin ni kita dah offer kembali pada UMNO. Dia tak nak. Kita dah offer dia kembali kepada UMNO, dia tak nak. Tapi kenapa dia sibuk nak meletakkan Hishamuddin sebagai bakal Presiden UMNO? Sedangkan dia tahu bahawa Hishamuddin sangat tidak popular di kalangan ahli UMNO. Sangat dimarahi oleh ahli UMNO. Pertama, kerana penglibatan beliau ketika kita kalah. Beliau adalah merupakan pemangku timbalan Presiden UMNO. Malangnya dalam pemilihan UMNO yang pertama, ketika kita kalah, beliau tidak bertanding jawatan timbalan Presiden. Sudahlah tidak bertanding, beliau seolah-olah membantu Tun Dr. Mahathir untuk memperkuatkan Bersatu dengan menarik satu demi satu ahli parlimen, contohnya macam ahli parlimen Tasik Geluguk, untuk menyertai Bersatu. Dan penglibatan beliau yang paling dahsyat sekali, bila mana saya sendiri membuat laporan kepada Lembaga Disiplin UMNO, bila mana beliau terlibat menghasut rakan-rakan di Sabah untuk menyertai Bersatu secara berkumpulan, menyebabkan UMNO Sabah hampir lumpuh. Hampir lumpuh. Dan ramai yang marah, antara yang marah termasuk Akbar Setiausaha Politik dia dulu, Datuk Akbar pun marah kerana anak dia sudah pun menyertai Bersatu, tetapi last sekali Hishamuddin tak menyertai Bersatu. Begitu juga dengan ahli parlimen Ustaz Syabuddin, marah dengan Hishamuddin kerana dia disuruh masuk Bersatu. Last sekali Hishamuddin tak masuk Bersatu disebabkan tiba-tiba kita menang pilihan raya kecil di Cameron Highland. Dia tengok gelombang kebangkitan rakyat untuk menyokong balik BN tu sudah mula datang. Masa tu dia tarik handbrake, tak jadi. Tapi orang-orang kanan dia, Kamsatun Sulaiman sudah menyertai Bersatu. Orang macam Zulkifli Alwi sudah menyertai Bersatu. Ramai sudah menyertai Bersatu. Jadi kalau orang macam ni bertanding secara adil jawatan Presiden UMNO, saya boleh jamin bukan setakat jawatan Presiden tak boleh menang, bertanding naik Presiden pun confirm tak boleh menang. Walaupun beliau membayar setiap bulan gaji kepada beberapa orang ahli, ketua bahagian dia bayar, ketua pemuda bahagian, ketua wanita UMNO bahagian, ketua puteri bahagian, ramai yang menyokong dia. Malah ahli parlimen pun, kalau ada orang kata dia ada 26 orang, saya tak terkejut. Saya tak terkejut kerana saya tahu siapa yang backup dia, Ecovest backup dia untuk membayar gaji orang-orang ni. So, kekuatan dia bukan kerana credibility dia, bukan kerana kepimpinan dia, bukan kerana kemampuan dia memimpin, tetapi kerana kemampuan dia untuk menyalurkan dana setiap bulan. Hanya itu. Dan kalau kita nak angkat orang macam ni jadi Presiden UMNO, dengan dia tidak mempunyai kepimpinan, tidak ada prinsip yang jelas, ketika parti kalah dia tak mempertahankan parti, dia diangkat jadi menteri pun Muhyiddin yang angkat dia jadi menteri, tak dinamakan oleh parti, dia tidak ada dalam hierarki parti di peringkat pusat. Bagaimana mungkin orang macam ni nak menang jawatan Presiden UMNO? Dan apa akan jadi kalau dia menang jawatan Presiden UMNO? Apa tujuan? Dia diletakkan jadi Presiden UMNO supaya UMNO dipimpin oleh orang yang lemah, dan akhirnya UMNO akan duduk di bawah Bersatu. Nampak? Maknanya dia ada lagi ingin berhasrat dengan Bersatu tu. Masih. Itu sebabnya kita tengok, kalau Muhyiddin sendiri pun meletakkan syarat, kalau dia nak berundur, kena letak Hisham sebagai Perdana Menteri dan Azmin sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada perjanjian syaitan tu. Maknanya lah, apa yang kita boleh come into conclusion? Apa kesimpulan mudah yang kita boleh buat? Pertama adalah untuk memastikan bahawa UMNO akan terus bekerjasama dengan Bersatu
dalam pilihan raya umum yang ke-15. Yang ini kita kena pastikan, kita kena tentang habis-habisan. Nampak? Okey? Yang kedua, apa kelebihan kalau Hishamuddin jadi Perdana Menteri? Segala projek-projek direct nego yang telah diluluskan oleh Muhyiddin Yassin tidak akan diganggu oleh Hishamuddin. Segala projek-projek yang diberikan kepada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir tidak akan diganggu oleh Hishamuddin. Malah kalau Azmin Ali menjadi timbalan Perdana Menteri, walaupun saya tahu tuanku pun dah mula apa, dah boleh nampak siapa Azmin Ali ni, kan? Dan saya tak nampak dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri, kan? Tetapi apa tujuan dia sudah pasti adalah untuk menjaga kepentingan dua manusia ni, kepentingan Muhyiddin dan kepentingan Mahathir. Ya, kita dengar selain daripada Muhyiddin, Mahathir juga turut menamakan. Mahathir juga menamakan Hishamuddin. Ya. Sebelum ni kita dengar Hishamuddin mencadangkan supaya Mahathir menjadi PM interim dan dia sebagai timbalan. Tapi bila sebut nama Mahathir, bukan setakat menteri-menteri tak nak, bukan setakat ahli-ahli parlimen tak nak, jaga kat Putrajaya pun tak nak. Jadi nama yang nampak bersih sikit lah. Nak letak nama Muhyiddin tak lepas. Rekod dah buruk, kan? Bila tuanku dia diletak di situ oleh Baginda Yang di-Pertuan Agong. Betul tak? Kerana dialah tuanku kena attack kiri kanan depan belakang. Ada dia suruh Jekon pertahankan tuanku? Tak ada. Tuanku kena belasah hari-hari tu. Teruk tuanku kena belasah. Ada dia pertahankan? Tak ada. Padahal tuanku mempertahankan dia. Tuanku beri nyawa pada dia yang dah kehilangan majoriti. Ada dia balas budi tuanku, mempertahankan tuanku, mempertahankan institusi diraja? Tak ada. Kalau hari ni tuanku bagi pula pada Hishamuddin, kau rasa Hishamuddin akan mempertahankan institusi diraja? Akan mempertahankan tuanku? Sudah pasti tidak. Sebab dia pun tak boleh pertahankan diri dia di media sosial. Hari ni kena ingat, suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa salah satu peranan besar dalam menentukan kemenangan dalam pilihan raya akan datang ialah media sosial. Dalam menentukan sama ada persepsi sesebuah institusi, seorang individu, seseorang tokoh, sama ada persepsi itu akan jadi baik atau buruk, bukan TV, bukan media elektronik, bukan media cetak, tetapi banyak dimainkan oleh media sosial. Jadi siapa juga yang nak jadi Perdana Menteri, kalau dia tidak mempunyai follower di media sosial yang kuat, dia tidak mempunyai jentera yang dia sendiri pun tak kenal, orang yang secara sukarela membantu dia, orang yang secara sukarela setiap apa yang dia tulis, setiap apa yang dia cakap, setiap video yang dia live, orang secara sukarela retweet, orang secara sukarela share. Kalau tidak ada kualiti macam ni pada seorang Perdana Menteri, Perdana Menteri yang tidak mendapat sokongan akar umbi, sokongan rakyat, payahlah. Kalau kita tengok Muhyiddin Yassin, berapa banyak mereka belanja untuk Jekon, berapa banyak dia belanja untuk melantik pegawai-pegawai media sosial ni, kan? Tetapi apa yang dia buat untuk mempertahankan diri dia sendiri pun dia tak boleh pertahankan, apatah lagi nak mempertahankan baginda tuanku. Jadi hari ini disebabkan mengekalkan Muhyiddin, walaupun Muhyiddin sudah kehilangan majoriti, tak pasal-pasal tuanku yang menjadi mangsa. Itu sebab kena fikir dalam banyak aspek. Ya. Okey tu. Kalau kita sebelum pergi lebih lanjut gitu, ya. Kali ini tu pemilihan Perdana Menteri interim tu dijalankan secara SD ke ataupun just
tuanku pilih sendiri je macam tu? Itu terpulang pada tuanku. Rasa-rasa Datuk setakat ni? Kalau saya tak boleh nak rasa. Tapi kalau saya jadi raja, kalau saya jadi tuanku, ni kalau. Pertama, saya akan ambil seseorang yang saya fikir mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat, bukan ahli politik. Di kalangan ahli politik ni, ahli politik yang ada, siapa yang dapat sokongan majoriti rakyat? Datuk Najib. Tak lain tak bukan Datuk Najib. Betul tak? Betul. Apa kelebihan kalau kita mengambil seorang Perdana Menteri interim yang mendapat sokongan rakyat? Kena tahu kenapa rakyat sokong dia. Rakyat sokong dia sebab dia ada track record 9 tahun menjadi Perdana Menteri yang bagus. Betul. Kenapa rakyat tak namakan? Hari ni ada tak orang kata, sekarang ni yang aku dengar, Mahathir kata, saya didesak jadi Perdana Menteri balik. Mahathir terpaksa cakap. Bukan Faiz Nauman ke ataupun Rais Hussein ke yang kata, oh kita perlu desak Mahathir menjadi Perdana Menteri balik. Tak ada. Yang terpaksa sebut, saya didesak untuk menjadi Perdana Menteri balik. Mahathir bro. Kalau aku nak tanya, siapa yang desak tu Tun? Muzani, Mungkin Mozani, Marina, Mukris, Mukris, Mirzan dan Vincent Tan. Habis kuat pun tambah sikit. Kalau nak multiracial, mungkin Tim Pek King, mungkin Ananda Krishnan, Tan Sri Arumugam, orang macam ni lah. Yang mungkin akan mendesak Mahathir untuk kembali. Sebab apa? Supaya mereka boleh terus jadi kaya di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Tetapi kalau kita tanya dengan rakyat, siapa yang kamu mahukan menjadi Perdana Menteri interim? Saya boleh jaminlah, busuk-busuk pun, kalau campur dengan India, campur dengan China semua sekali, kurang-kurang pun 60% Datuk Seri Najib, nama dia tetap di bibir rakyat. Betul. Lebih tu. Kurang-kurang. Kalau kau tanya dengan aku, di kalangan orang Melayu aku berani cakap lebih 90%. Tapi kalau kau kata campur India, China, kita kena be realistic. Let put it at 60%. Orang China di Pulau Pinang pun hari ni saya cakap, kita sudah banyak buat silap. Dulu zaman Najib, kita senang. Tukar kerajaan, hari ni hancur. Business down. Kenapa zaman dia? Pertama kita tengok dari segi pertumbuhan ekonomi kita. Sebab pertumbuhan ekonomi ni rakyat biasa dia tak faham pasal pertumbuhan ekonomi. Tapi zaman Najib disebabkan pertumbuhan ekonomi kita nombor 3 terbaik di dunia sebelum kita jatuh pada 2018. 2017 5.9%. Benda tu rakyat tak nampak, tetapi disebabkan pertumbuhan ekonomi kita bagus, rakyat masih boleh berbelanja, mempunyai kuasa membeli. Walaupun harga barang naik, tetapi rakyat masih ada kuasa membeli. Walaupun kenaikan harga barang kadang-kadang memeritkan rakyat biasa, tetapi hari ni jauh lebih perit. Zaman PH jauh lebih dahsyat. Walaupun difitnah GST tu tak bagus, menjerut leher rakyat, hari ni semua orang dah faham. Rupa-rupanya GST tu bagus. Rupa-rupanya GST itulah menyelamatkan kita ketika kejatuhan harga minyak 2014. Kita boleh survive 2015 tanpa menaikkan harga minyak. Kita boleh survive 2015, 2016 tanpa memotong gaji kaki tangan awam macam Brunei kena potong. Kita boleh survive zaman Datuk Seri Najib. Dan kelebihan, kenapa orang dah mula cakap kami rindu zaman Najib? Kerana pertama, BRIM dia jauh lebih baik. Walaupun hari ni tahun 2021, tapi BRIM tahun 2016, 2017, 2018 masih belum mampu ditandingi oleh sesiapa. Betul tak? Kalau itu orang menang, 2,000 satu keluarga. Bantuan awal persekolahan, ada kerajaan lain buat? Tak ada. Bantuan dalam bentuk
Kedai Rakyat Satu Malaysia, bantuan dalam bentuk Klinik Satu Malaysia, bantuan kepada petani, pesawah padi, penoreh getah, bantuan Museum Terkujur, bantuan pada taxi driver, Grab driver, bantuan kepada OKU, yang dapat JKM pun tak jadi macam sekarang ni. Tunggu bantuan JKM, janji nak naikkan, sampai sekarang bantuan pun tak dapat. Banyak orang komplain. Hari ni lebih peritnya, nak keluar cari makan pun dihalang. Jadi kalau nak tanya, kalau tanya pada rakyat, siapa yang dia mahu menggantikan kerajaan hari ini dan menjadi PM interim? Saya yakin kurang-kurang 60% rakyat akan meletakkan di bibir mereka Najib Razak. Walaupun mungkin Hishamuddin dia ada 26 ahli parlimen. Tetapi kena ingat, ahli parlimen yang masih menyokong Hishamuddin adalah ahli parlimen yang mengambil keputusan peribadi menyokong batang tubuh Hishamuddin kerana bantuan bulanan yang diberikan. Tetapi adakah ahli parlimen itu, rakyat di kawasan parlimen tersebut, mahukan Hishamuddin menjadi Perdana Menteri? Tidak. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba sekali lagi, itu hari tuanku dah mengangkat Muhyiddin, tuanku dikecam. Kali ini cuba bayangkan kalau diangkatnya Hishamuddin, dengan masalah disiplin Hishamuddin, bangun pagi pun susah. Bila kita bagi mandat sebagai menteri luar pun banyak meeting-meeting di peringkat antarabangsa dia tak pergi. Tak ada disiplin. Macam mana nak jadi pemimpin kita? Dan orang lahir dengan silver spoon dan jarang turun ke bawah. Bukan macam Datuk Najib boleh pergi walkabout. Bukan macam Datuk Najib boleh pergi ke gerai. Hisham tak macam ni, bro. Very elite. Dia mewakili golongan elit. Mungkin di kalangan raja-raja dia memang baik, dia boleh peluk, cium apa semua. Tapi kalau rakyat biasa, boleh? Tak boleh. Maka kalau misalnya kerajaan tak bijak, Perikatan Nasional ini, setelah gagal di-lead oleh Muhyiddin, digantikan pula oleh Hishamuddin. Kau rasa-rasalah, kalau dulu Muhyiddin ni tak boleh nak cakap apa sebab dia orang ni bentuk kerajaan pintu belakang. Betul lah? Bila dia ada cukup 113, suka tak suka, tuanku kena terima. Tetapi kali ni kalau tuanku menamakan Hishamuddin, dan orang tahu bahawa kuasa melantik Perdana Menteri interim ni ialah tuanku. Kalau Hishamuddin gagal memenuhi expectation, orang tengah terdesak hari ni. Orang mengharapkan kita boleh selesaikan masalah moratorium. Betul tak? Sedangkan Hisham berada dalam kabinet yang tidak membenarkan moratorium itu diluluskan. Diberikan 6 bulan lagi. Hisham berada di dalam kabinet yang tidak membenarkan air sinar itu dikeluarkan untuk PKP yang ketiga. Siapa yang akan dipersalahkan oleh rakyat? Tuanku akhirnya akan dipersalahkan. Nampak bahayanya. Sekiranya mengangkat seorang Perdana Menteri yang mungkin baik, kan, kita tahu bahawa tuanku mempunyai hubungan kekeluargaan. Nah, itu pun satu lagi persepsi yang mungkin akan timbul. Kan? Bila dia mengangkat Hishamuddin menjadi Perdana Menteri interim, maka orang akan kata keputusan itu dibuat berdasarkan hubungan beliau dengan isteri kepada Hishamuddin, sepupu dia. Orang pula kata tuanku nepotism. Itu sebab dia melantik Perdana Menteri yang gagal sekali lagi. Betul. Nampak? Ya. Tetapi kalau misalnya tuanku melantik Datuk Najib, Datuk Najib kurang-kurang tahu macam mana. Mungkin duit KWSP ni dah habis pakai, ataupun dah terlebih labur.
Tetapi dengan kemampuan dia, macam mana dia boleh kembangkan duit khazanah yang hanya 37 bilion aset menjadi 100 lebih bilion. Macam mana duit aset Petronas yang kecil boleh menjadi besar. Macam mana pertumbuhan ekonomi negara daripada hanya lebih kurang 800 bilion, saiz ekonomi kita boleh menjadi 2 trilion. Sudah pasti dia boleh fikirkan macam mana cara kita boleh izinkan rakyat menikmati duit Aisina yang mereka simpan, duit KWSP yang mereka simpan. Boleh mengeluarkan. Mungkin dia, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, hari ini dia minta supaya moratorium diberikan. Perjuangan untuk rakyat tu. Kalau dia bagi idea moratorium ni boleh dikeluarkan, ada sebab. Sebab dia dah melihat data-data bagaimana bank tidak bankrupt. Bank masih mengawal keuntungan. Bank boleh membayar bonus yang tinggi kepada CEO-nya tahun lepas. Itu sebab dia berani mencadangkan supaya diberikan moratorium. Ini yang rakyat mahukan. Kalau dua benda ni boleh selesai, Datuk Seri Najib boleh selesai, rakyat akan lebih gembira dan akhirnya tuanku juga akan dihormati kerana membuat keputusan yang tepat. Siapa kita nak cari lagi yang boleh meletakkan Bursa Saham Kuala Lumpur indeks BSKL 1886 mata, tertinggi dalam sejarah? Siapa yang boleh membawa masuk foreign direct investment, mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran dan negara-negara kuasa besar macam Amerika, macam China, macam India, yang boleh memastikan bahawa komoditi kita dapat dijual, dieksport kepada mereka? Siapa kalau bukan Datuk Najib? Kalau nak letak seorang Perdana Menteri interim di dalam keadaan yang bukan krisis time, mungkin boleh letak Isyamuddin, kita boleh cuba try test. Tapi hari ni kita dah letak Mahathir gagal, Muhyiddin gagal, nak letak seorang lagi gagal. Sebelum ni tak boleh nak salahkan tuanku. Sebelum ni tak boleh salahkan tuanku. Sebab apa? Sebab mereka dipilih oleh rakyat. Apa dia? Yang memilih Mahathir ialah Pakatan Harapan. Bukan rakyat yang pilih. Rakyat tak pilih Mahathir. Daripada 55 kursi yang dia bertanding, hanya 13 kursi dia menang. Rakyat tak pilih. UMNO, busuk-busuk UMNO dicemur, dihina, difitnah. Daripada 122 UMNO bertanding, 50 lebih. UMNO menang 54 kursi. Maknanya dia menang lebih daripada 48%. Bersatu menang hanya lebih kurang 28%. Maknanya UMNO lebih diterima, Najib lebih diterima berbandingan Mahathir, berbandingan Muhyiddin. Betul tak? Dari segi parti tu Dari segi parti. Parti terbesar. Itu kena fitnah. Tetapi kali ini interim Prime Minister solid, orang akan nampak ini kuasa agung. Orang akan nampak kuasa agung. Tak ada kena dengan parti. Itu bahaya. Agung akan lebih bertanggungjawab kepada apa saja yang diputuskan polisi, dasar kerajaan interim. Kerana itu kerajaan baginda Yang di-Pertuan Agong. Salah pilih, habis. Salah pilih, habis. Habis. Itu sebabnya kita kena pastikan orang yang betul-betul boleh buat perubahan. It's not going to be easy for even Datuk Seri Najib untuk buat perubahan. Tetapi berbanding dengan orang lain, dia mempunyai pengalaman untuk melakukan sedikit anjakan. Kan? Bila dia dah mula spark, lepas tu ekonomi tu akan berkembang. Rakyat hari ini fikir macam mana dia boleh hidup macam dulu. Rakyat hari ini fikir macam mana kita boleh keluar daripada wabak COVID ni.
kalau Hishamuddin ada dalam kabinet ni, Azmin Ali ada dalam kabinet ni, wabak ni sebelum berlakunya darurat ada 3,000. Bagi dia orang kuasa penuh. Boleh salah gunakan akta darurat, ordinan darurat. Angka jadi 8,000. Tak gagal lagi. Masa kita sebelum umum darurat, angka orang yang positif Bawah 3. 140 lebih ribu. Betul tak? Ya. Sekarang angka orang yang positif sudah melebihi 500 lebih ribu. Masih tak dianggap gagal lagi kerajaan ni. Masih nak letak orang-orang yang berada di dalam kerajaan hari ini untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara. No way. No way. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, Dok. Tapi Hishamuddin, saya rasa dia dah banyak pengalaman dalam kabinet. Siapa pula yang telefon ni? Terkutuk aku dah. Ya. Oh. Okey. Tapi Hishamuddin pun dia ada banyak pengalaman, takkan dia tak belajar langsung tu. Untuk Siapa? Hishamuddin. Belajar Hishamuddin dalam Taiwan. Beginilah. Tak, dia dah lama dalam kabinet. Okey. Adakah dia makan gaji? Betul lah. Okey, tak kisah. Okey. Hishamuddin lama dalam kabinet. Ya. Adakah dia tidak mempunyai pengalaman? Ya. Cuba bagi satu kelebihan yang ada pada Hishamuddin yang boleh kita anggap ianya sebagai satu kejayaan ketika dia memimpin Kementerian Pelajaran, Kementerian Pertahanan. Apa lagi kementerian yang dia ni? Ekonomi ada tak? Kementerian Dalam Negeri. Luar negara. Cuba beritahu. Dia jadi Menteri Dalam Negeri. Dia bergaduh dengan IGP. Lebih kurang lah sama dengan Hamzah Zainuddin. Kan? Ya. Banyak dia bela gangster lagi. Belum cerita hubungan dengan tu kan? Betul tak? Menteri Pelajaran. Apa kelebihan yang ada pada dia ketika dia menjadi Menteri Pelajaran? Selain daripada dia membantu ketua-ketua bahagian dengan memberikan projek-projek makanan dan sebagainya. Lain semua hancur. Beritahu apa kejayaannya. Itulah. Menteri Luar. Menteri Luar. Banyak mesyuarat dia tak pergi. Hantar dia dengan hubungan baik Datuk Seri Najib dengan Saudi. Dia banyak dihantar oleh Datuk Seri Najib pergi ke Saudi. Last kali dia ambil kesempatan. Dia gunakan kesempatan ke hubungan baik dia dengan Saudi tu untuk membantu Mahathir, lepas tu membantu Muhyiddin. Kita tengok bila Muhyiddin pergi. Apa jadi? Dapatlah 10,000 kuota haji. Bila kita dapat 10,000 kuota haji tu, King Salman terus pecat. Terus pecat menteri yang jaga kuota haji ni, jaga haji. Sebab bagi 10,000 kuota haji. Tak malu ke? Tak faham lagi signal ke? Betul tak? Jadi kita nak tanya, ada tak satu benda yang ada pada Hisham ni yang kita boleh banggakan? Tak ada. Hunus senjata, kan? Terus keris. Hunus keris. Last kali apa dia buat? Dia minta maaf. Betul tak? Jadi orang akan berkata, so jadi kita kalau nak pilih seseorang tu, ini kali kita tak boleh lagi cuba try test. Kita kena make sure calon kita itu mampu untuk membawa perubahan. Pertama, pentadbiran dia mesti dihormati. Beritahu aku, siapa yang kalau dia mentadbir balik, dia dapat sokongan, dokongan daripada kaki tangan awak. Dia dapat sokongan, dokongan daripada ketua-ketua kerajaan. Dia dapat sokongan, dorongan daripada apa dia panggil? Tak kira lah.
Ketua-ketua masyarakat. Ketua-ketua masyarakat. Penting. Kalau ada sokongan daripada rakyat, sokongan daripada ketua masyarakat, pemimpin masyarakat, sokongan daripada imam-imam, Bilal-Bilal yang Datuk Seri Najib hantar pergi naik haji secara percuma, ketua kampung, Lebih mudah negara dia. sudah pasti lebih mudah pentadbiran negara tu. Betul. Proses tu juga cepat. Proses Yang kebaikan. ini agung-agung kena. Yang itu kena fikir. Hubungan dari segi dengan kerabat-kerabat dia aja. Tak cukup ke Datuk Seri Najib ni, orang besar berempat lagi faham. Betul tak? Betul. Kepercayaan standar juga tu. Sudah pasti dia boleh menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu ni lebih baik daripada Ya. orang lain. Dia tahu adab standar pun. Jadi yang mana lebih penting ni sekarang? Pilihan rakyat ke pilihan ahli politik? Dia pertama sekali saya nampak sekarang ni, kalau dalam keadaan hari ini rakyat sekarang ni sedang memberontak, rakyat sedang memberontak. Mula-mula rakyat marah tu sekadar terhadap Perdana Menteri. Tetapi disebabkan rakyat tahu Perdana Menteri ni sudah hilang majoriti. Tapi walaupun dia telah hilang majoriti, dia diangkat menjadi ketua darurat. Dia memimpin kerajaan yang memerintah ketika darurat. Maka akhirnya bila rakyat buat macam-macam cadangan, minta itu semua hampa. Bila keputusan demi keputusan yang dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin ini nampak lebih memihak kepada bankers. Bukan bankers pun nak moratorium ni. Nampak lebih memihak kepada pemegang saham bank. Nampak banyak keputusan-keputusan yang dibuat tidak memikirkan macam mana rakyat nak survive dan hidup setiap hari. Maka sudah pastilah akhirnya bila dah bengang sangat dengan Muhyiddin, rakyat menjadi bengang kepada orang yang mengekalkan Muhyiddin. Betul? Memang logik. Betul. Kan? Betul. Itu sebabnya bila mana darurat diumumkan. Sekarang darurat diumumkan. Bila darurat sudah diproklamasi, maka kerajaan itu bukan lagi kerajaan Muhyiddin. Kerajaan itu ialah kerajaan Baginda Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Betul. Maka segala kesilapan yang dibawa oleh Muhyiddin, yang dibuat oleh kerajaan dan kabinet Muhyiddin, impaknya akan dapat pada tuanku. Maka itu sebabnya saya merasakan dah tiba masanya bahawa darurat ini dipimpin oleh sebuah jawatan kuasa darurat ataupun mageran ataupun interim government. Interim government yang boleh memastikan bahawa pertama wabak COVID-19 ni pergi. Banyak cara. Cuma sekarang ni mereka mengharapkan COVID ini kekal supaya mereka kekal berkuasa. Tukar kerajaan yang mahu namanya harum kerana berjaya mengatasi masalah COVID, maka kerajaan ini sudah pasti boleh selesaikan masalah ni. Kedua, yang paling penting sekali, kedudukan ekonomi negara. Kita dah minjam terlalu banyak. Muhyiddin sendiri mengatakan kita dah tak ada duit. Bila kita dah berhutang terlalu banyak, kita pun dah tak ada duit. Kita perlukan seseorang yang tahu macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan kita. Macam mana nak buat duit dalam keadaan orang lain semua dah terpinga-pinga tak tahu macam mana nak cari duit. Saya yakin Datuk Seri Najib dengan pengalaman dia lebih 40 tahun sebagai ahli parlimen, pernah menjadi menteri besar, pernah menjadi banyak kementerian dia jadi menteri. Dengan pengalaman dia 9 tahun jadi Perdana Menteri, sudah pastilah dia lebih tahu macam mana cara nak mengatasi masalah ekonomi hari ini. Kita tengok bila Muhyiddin menggunakan idea-idea bernas Datuk Seri Najib ketika PKP pertama, nama Muhyiddin yang buruk tu pun boleh jadi mulia.
Orang panggil abah. Sebelum tu orang panggil Nik Haji. Betul tak? Betul. Bila dia keras kepala, bila dia menunjukkan tak hormat pada cadangan Datuk Seri Najib, malah bila dia nak penjarakan Datuk Seri Najib, apa jadi pada abah? Jadi abah kau. Nampak? Itu sebabnya. Akhirnya, apa juga keputusan yang nak diambil oleh Raja-Raja Melayu pada perbincangan pertama 16 hari bulan ni. Kita mengharapkan supaya baginda Sultan dan Raja-Raja Melayu fikirlah macam mana kita boleh selesaikan masalah rakyat. Kalau kita nak selesaikan masalah rakyat, kita kena cari orang yang betul-betul berpengalaman, berkemampuan dan value added ya. Kalau orang itu disenangi oleh majoriti rakyat, ianya memudahkan kerajaan itu. Kalau lantik orang bagus macam mana sekalipun, orang tak suka dia, orang benci dia, macam mana boleh dia mentadbir dengan baik? Dia nak mentadbir, nak jaga COVID, dia nak jaga ekonomi, dalam masa yang sama dia kena berhadapan dengan serangan-serangan. Betul. It's not easy. Itu sebab kita kena letak orang macam Datuk Seri Najib. Dia tak buat musuh dengan semua orang. Tapi bila orang tak hormat dia, dia mula menegur. Dia mulakan dengan memberikan kemaafan kepada Muhyiddin. Dia mulakan dengan berbesar hati orang yang khianat dia, orang yang tikam dia, orang yang fitnah dia, dia angkat menjadi Perdana Menteri. Last sekali orang ni nak penjarakan dia. Orang ni nak aniaya dia dan anak-anak dia. Kau rasa orang tak marah? Kenapa orang marah kat Muhyiddin? Bila orang mula marah kat Muhyiddin? Bila? Bila orang tahu bahawa dia nak memenjarakan Najib. Itu. Jadi kalau ada seorang tokoh Hishamuddin yang bangun pagi pun tak boleh, dengan seorang lagi apa ni, Najib Razak yang ada track record, kalau kita tak memilih dia, kita aniaya dia, kita buang pilihan rakyat ni, kita letak orang yang kita pilih, agak-agaknya apa akan berlaku dengan kita pun nanti orang tak suka. Itu sebab jangan fikir bila ada kuasa tu ianya menguntungkan seseorang. Tak semestinya. Bila kita ada kuasa, kita kena buat keputusan yang terbaik untuk rakyat. Kalau kita ada kuasa, kita gunakan kuasa kita tu untuk memilih yang menguntungkan kita, yang menguntungkan saudara mara kita, yang menguntungkan ahli keluarga kita, yang menguntungkan kroni kita. Maka akhirnya rakyat akan melihat kita sebagai seorang yang tidak adil. Yang ini pandangan peribadi saya. Kita beri pandangan supaya setidak-tidaknya adalah idea apa yang perlu difikirkan. Kalau dipikir dari segi pemikiran orang tertentu saja, mungkin dia tak fikir aspek yang kita fikir. Kan? Okey Wan, ada lagi Wan? Okey tu. Kalau lah ada orang tanya tu, betul ke Datuk Najib boleh nak terima tu kalau ditawarkan sebagai Perdana Menteri interim tu? Ada orang tanya Datuk Najib nak terima ke sebagai Perdana Menteri pada saat macam ni tu? Kita kena ingat kalau dari segi hierarki parti, dia ialah penasihat Barisan Nasional. Hishamuddin ketua bahagian biasa dia, Datuk Najib pun ketua bahagian. Betul tak? Ya. Tak, dari segi peribadi, adakah Datuk Najib menerima kalau sekiranya ditawarkan sebagai saya yakin walaupun Datuk Seri Najib dia banyak kali cakap dia nak selesaikan kes dia. Kes dia sepatutnya 16 hari bulan ni. Kali ni saya mempunyai keyakinan dia akan lepas kes dia. Tapi malangnya pada tarikh tersebut sudah
mungkin sudah dilanjutkan PKP. PKP ni confirm lanjutnya. Jadi kes dia pun, keputusan tu akan kita tahu kemudian. Maknanya keputusan dia tu kita akan tahu selepas mesyuarat perbincangan khas Majlis Raja-Raja. Cuba kalau 16 hari bulan tu pagi, keputusan kes dia didapati dia tidak bersalah. Tak ada masalah untuk dia menjadi Perdana Menteri interim, tak ada masalah. Ataupun bagi dia jadi Perdana Menteri selama 6 bulan, kes dia tu hold, selepas 6 bulan teruskan kes dia pun boleh. Sebab negara berada dalam krisis. Bila nama darurat tu maknanya darurat. Dalam keadaan darurat ni, kita boleh melakukan kemudaratan kecil untuk mengelak kemudaratan yang lebih besar. Menangguh kes seseorang selama 6 bulan, tak ada masalah. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim 61 kali tangguh, no problem. Berapa tahun kes dia bicara? Lim Guang Eng berapa tahun kes dia bicara? Tak ada masalah. Hanya untuk mengatasi krisis ni. Setidak-tidaknya 6 bulan dia jadi Perdana Menteri. Bila negara kita COVID dah berjaya, kita hentikan, kita selamatkan rakyat, kan? Lepas tu kalau katalah dia jatuh hukum sekalipun, kan? Setidak-tidaknya di penghujung hayatnya dia telah berjaya buat sesuatu benda yang baik untuk rakyat. Bagilah Chan. Lagipun dia pun judgement tau. Dia gentleman. Dia kalah, dia accept dia punya defeat. Ya. Dia sangat gentleman. Dia tak ada buat mageran, dia tak ada buat darurat. Kan? Kalau bagi dia peluang 6 bulan, apa salahnya? Betul tak? Adakah dia akan buat darurat selepas 6 bulan? Ketika dia kalah 2018, dia tak buat darurat. Dia hand over the government nicely. Okey, ada lagi? Okey, itu lagi. Saya rasa dalam ni yang komen 95% menyokong Datuk Najib. Alhamdulillah. Agak-agak tuanku boleh tengok. Saya minta sahabat-sahabat yang follow saya pada malam ni, tulis sesuatu di ruang komen supaya tuan-tuan boleh menerima apa ni, notifikasi live saya di masa akan datang. Dan dalam masa yang sama, nyatakan pendirian anda. Adakah anda setuju Hishamuddin diangkat menjadi Perdana Menteri interim? Ataupun ramai di antara kita masih lagi mengharapkan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri interim kita? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.